Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini PDPR Bahasa Melayu kita akan masih berada di tema yang sama, iaitu kebudayaan kita. Dan kita akan masuk unit baru, iaitu kesenian dihargai. Okey, untuk standard pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, 1.2.2 bertutur dan menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menjelaskan 3 maklumat dengan betul. Okey, kriteria kejayaan macam biasa, murid-murid dikira berjaya untuk PDPR pada hari ini sekiranya mereka dapat menjelaskan 3 daripada maklumat yang betul. Okey, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan cari isi tersurat dan isi yang tersirat dalam latihan dan petikan yang akan kita tengok selepas ini. Okey, cikgu besarkan perkataan surat ni dengan sirat. Ada perbezaan tak antara kedua-dua perkataan ni? Ada. Okey, kalau tersurat dia tertulis nyata di dalam petikan. Okey, manakala kalau tersirat dia berada di sebaliknya. Okey, macam mana nak cari isi tersurat? Isi tersurat macam cikgu cakap tadi, dia ada dalam maklumat asal dia. Maklumat kita fokus pada tajuk dia. Kalau tajuk dia, contoh tajuk dekat sini, tajuk uniknya rumah kutai. Okey, apa persoalan kita guna ialah apa? Daripada persoalan ni kita dapat jawapannya. Apa uniknya rumah kutai? Jawapan yang berdasarkan kepada persoalan kita tadi itu ialah isi tersurat. Okey, manakala isi tersirat kita fokuskan tentang maklumat lanjut atau seterusnya. Okey, persoalan-persoalan ini kita boleh guna. Okey, bila dia cakap apa uniknya rumah kutai tadi, dia ada banyak sebenarnya. Apa yang uniknya? Kita guna persoalan mengapa? Mengapa itu unik? Okey, apa? Bagaimana? Okey. Okey, cikgu bagi contoh dekat sini. Kita nak bezakan antara isi tersurat dan isi tersirat. Contohnya kita berdoa. Okey, kita berdoa setiap hari, kita akan baca doa. Apa-apa doa. Contohnya, okey, dalam doa harian kita, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, ampunkan dosa kedua ibu bapaku, panjangkan umurku. Contohnya itu ialah doa kita. Okey, yang kita nyatakan tersebut itu ialah isi tersurat. Okey, yang kita nyatakan dengan jelas tu ialah isi tersurat. Okey, berdasarkan kepada doa kita tadi, contoh yang pertama, kita doa kita, Allah ampunkan dosa kita. Okey, Allah dah ampunkan dosa kita. Kenapa kita nak Allah ampunkan dosa kita? Okey, sebabnya kita nak masuk syurga Allah. Okey, masuk syurga Allah tu ialah isi tersirat di sebalik permintaan kita tadi. Okey, boleh faham tak? Okey, satu lagi, kita doa kita panjang umur. Okey, panjang umur tu ialah isi tersurat sebab kita nyatakan benda tersebut. Okey, mengapa? Kenapa kita nak kita panjang umur? Okey, kita nak kita panjang umur sebab kita nak berbakti kepada ibu bapa contohnya. Kita nak jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia contohnya. Kita nak kumpul lebih banyak pahala. Itu ialah isi tersirat di sebalik doa kita tu. Mudah tak untuk tahu faham berkenaan dengan isi tersurat dengan isi tersirat? Okey. Lepas ni kita cuba.
Okey, kita tengok pada buku teks muka surat 69. Okey, 69 ini berkaitan dengan uniknya rumah kutai. Okey, seperti mana yang cikgu cakap tadi, kalau kita nak cari isi tersurat, kita fokus pada tajuk. Persoalannya dekat sini. Apa persoalan dia? Apa? Apa uniknya rumah kutai? Okey, dekat dalam ni ada maklumatnya. Okey, lepas ni murid-murid boleh baca maklumat di sini. Ini ialah isi tersurat sebab berkaitan dengan tajuk dia. Fokus pada tajuk. Okey, seterusnya kita tengok pada dialog di antara tiga orang ni. Siapa dekat sini? Yahya dengan kawan-kawannya. Okey, dekat sini kita fokus tentang maklumat lanjut sebab kita nak cari apa isi tersirat di sebalik uniknya rumah kutai ni. Okey. Lepas ni murid-murid boleh cuba bersama dengan abang ataupun kakak ataupun ibu ayah awak berkaitan dengan dialog di sini. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, dekat atas ni. Kawan-kawan, ini rumah apa? Okey, dia jawab ini rumah kutai. Mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Apa soalan ini menimbulkan isi tersirat. Okey, kat sini dia pendapat. Ini ialah isi tersiratnya. Pada pendapat saya, rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Okey, ini isi tersirat. Okey, kemudian bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan apa? Kalau atap rumbia, rumah akan berasa dingin ataupun sejuk. Okey, persoalan lagi. Apakah sebab rumah ini bertiang tinggi, Yahya? Okey, persoalan ini menimbulkan isi tersirat juga. Okey, isi tersiratnya di sini. Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi kerana... Okey, kat sini awak boleh bagi jawapan apa-apa. Kenapa rumah orang-orang dulu tiang dia tinggi? Kita pernah belajar tentang rumah orang Melanau di Sarawak. Okey, kenapa rumah dia tinggi? Okey, awak boleh letakkan jawapannya di sini. Okey, kita teruskan. Okey, seterusnya kita tengok pada latihan muka surat 77. Okey, kat sini ada maklumat berkaitan dengan rumah panjang di negeri Sarawak. Okey, berdasarkan kepada maklumat yang cikgu bagi tadi, kalau isi tersurat, kita tengok pada tajuk dia. Okey, apa dia rumah panjang? Okey, kita fokus pada tajuk dekat sini. Okey, maksudnya ini ialah isi tersurat, iaitu apa itu rumah panjang? Rumah panjang ni rumah yang luas dan panjang. Okey, kemudian beratap daun rumbia, berkongsi ruang tamu dan mempunyai tuai rumah. Okey, ini ialah isi tersurat. Okey, manakala dekat sebelah ni ialah isi tersiratnya. Okey, isi tersiratnya maksudnya isi tersirat ini fokus kepada maklumat lanjut dan seterusnya. Kita tengok dekat sini. Okey, kalau rumah tu luas dan panjang, dia akan membuat penghuninya berasa lebih selesa. Okey, beratap rumbia, beratap daun rumbia, udara di dalam rumah tersebut terasa nyaman. Okey, kemudian berkongsi ruang tamu, okey, menyebabkan penghuni rumah tersebut hubungan mereka lebih mesra.
Dan seterusnya mempunyai tuai rumah ataupun ketua dekat rumah tu akan menyebabkan kehidupan mereka lebih tenteram. Okey, kita tengok pada perbualan antara Bidin dan Saloh. Okey, Bidin dan Saloh. Okey, berdasarkan kepada dialog ni, Saloh ni ialah orang Iban. Okey, Bidin ini orang Melayu. Okey, kita tengok kat sini. Perbualan, okey. Murid-murid boleh ambil buku terus, sambil tu nanti sambil mendengar, sambil isi terus jawapan yang sepatutnya. Okey, selamat sejahtera Saloh. Luas dan panjangnya rumah kamu ini. Mengapakah rumah ini luas dan panjang? Rumah ini luas dan panjang supaya penghuninya apa? Luas dan panjang supaya apa? Supaya penghuninya berasa selesa. Maklumat kat sini. Okey. Berasa selesa. Okey, seterusnya. Pada pendapat kamu, mengapakah rumah ini beratap daun rumbia? Pada pendapat saya, rumah ini beratap daun rumbia untuk mendapatkan udara yang nyaman. Okey, maklumat dekat sini. Awak pindahkan di ruang ini. Okey, boleh tambah dengan perkataan-perkataan lain supaya perbualan tersebut lebih lengkap. Okey, kita tengok apa yang dicakap oleh Saloh pula. Hubungan kami mesra kerana hubungan kami mesra kerana kami boleh berkongsi ruang tamu. Okey, dari sini. Hubungan kami mesra kerana kami boleh berkongsi ruang tamu. Tahukah kamu siapakah yang menjadi ketua kami? Okey, apa yang Bidin kena jawab? Apa yang Bidin boleh jawab? Ya, tuai rumah adalah ketua kamu. Ya. Notah. Ya, notah. Tuai rumah adalah ketua kamu. Saloh, adakah ketua perlu ada di rumah panjang ini? Mengapa? Ini Bidin tanya. Apa jawapan yang boleh diberikan oleh Saloh? Ya, Bidin. Notah. Ketua perlu ada untuk memastikan kehidupan kami tenteram. Ya, Bidin. Notah. Ketua perlu ada untuk memastikan kehidupan kami tenteram. Notah. Kalau tak cukup ruang kat sini, boleh tulis sambung dekat bahagian bawah ni. Okey, ini untuk latihan yang pertama. Kita teruskan kepada latihan yang kedua. Okey, muka surat 78. Okey, 78 ni berkaitan dengan apa? Rumah tradisional Kedah. Okey, macam biasa kita tengok pada tajuk terlebih dahulu. Cantik dan uniknya. Apa yang cantik dan uniknya? Cantik dan uniknya ialah rumah tradisional Kedah. Okey, rumah tradisional Kedah. Apa yang cantik pada rumah tradisional Kedah? Okey, kita tengok pada fizikal rumah dengan keistimewaan dia. Okey. Fizikal rumah, kayu hutan yang bermutu. Fizikal maksudnya bahagian rumah tersebut. Okey, yang kedua, banyak ruang dan banyak tingkap. Okey, keistimewaan dia kat sini. Kalau kayu hutan yang bermutu, dia akan buat rumah tu jadi kukuh. Okey, kat sini banyak ruang.
penghuninya akan berasa lebih selesa. Okey, banyak tingkap, penghuni dia akan merasa lebih nyaman. Okey, maksudnya dekat atas ni ialah isi tersurat, kat bahagian bawah ni ialah isi tersirat. Okey, perbualan dekat sini antara Aiman, okey, dengan kawan dia. Ni Aiman, ni kawan dia. Okey, kita tengok satu persatu. Aiman, mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu hutan yang bermutu? Rumah ini diperbuat daripada kayu hutan yang bermutu supaya apa? Supaya takkan nak jawab supaya kukuh saja. Okey, tambahkan dengan perkataan lain supaya jawapannya lebih lengkap. Rumah ini diperbuat daripada kayu hutan yang bermutu supaya rumah menjadi kukuh. Okey, tak ada kat jawapan kat sini. Okey, seterusnya kita tengok. Penghuni rumah ini selesa kerana rumah ini mempunyai banyak. Apa yang banyak dekat rumah ni? Kita tengok maklumat dekat atas. Apa yang banyak? Okey, dia ada banyak. Banyak ruang dengan banyak tingkap. Okey, maksudnya dekat di sini kita kena letak penghuni rumah itu selesa kerana rumah ini mempunyai banyak ruang dan tingkap. Okey, kita tengok seterusnya apa yang dibualkan oleh Aiman kat sini. Respon terhadap kawan dia. Betul kata kamu. Rumah ini mempunyai banyak tingkap supaya apa? Banyak tingkap supaya penghuninya berasa nyaman. Okey, nokta. Okey. Lengkapkan latihan, kedua-dua latihan. Ambil gambar latihan tersebut. Okey, dan hantar ke WhatsApp cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Okey, Assalamualaikum.